Latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan bermaksud undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Asas pembentukan perlembagaan terdiri daripada Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Terdapat beberapa perkara yang termaktub dalam Undang-Undang Negeri Melayu. Antaranya ialah Raja sebagai pemerintah, rakyat memberikan ketaatan-setiaan, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh Raja, undang-undang cuti hukum kandang belaka dan undang-undang laut belaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu lain. Contoh undang-undang bertulis ialah Hukum Kandang Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Yang kedua ialah Undang-Undang Inggeris. Antara perkara yang termaktub dalam Undang-Undang Inggeris ialah British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat NNS yang dikenali sebagai Charter of Justice. Diambil daripada undang-undang yang digubal di Inggeris. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja yang digunakan pakai, iaitu Charter of Justice 1807. Di Sarawak, terdapat The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of English. Di Sabah, terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Pada zaman pentadbiran British, negeri-negeri selat iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura memunculkan undang-undang yang diambil daripada England, iaitu Charter of Justice. Charter of Justice digunakan daripada tahun 1807 sehingga tahun 1855. Yang pertama, Charter of Justice 1 mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang, iaitu pada tahun 1807. Yang kedua, Charter of Justice 2 iaitu pada tahun 1826 menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Charter of Justice 3 pada tahun 1855 mewujudkan mahkamah di Singapura dan Melaka serta Pulau Pinang. Pada bulan Ogos 1956, Badan Membuat Undang-Undang diberikan kuasa oleh Perlembagaan Sarawak, iaitu Kaunsil Negeri, Majlis Negeri yang mengandungi 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Majlis tertinggi dipengerusikan oleh Gubernur yang dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Pada tahun 1959, Majlis Tertinggi dan Kaunsil Negeri diberikan kuasa pentadbiran negeri oleh Perlembagaan Sarawak. Di Sabah, Majlis Undangan dan Majlis Kerja ditubuhkan pada tahun 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gubernur untuk mengubah undang-undang dalam pemerintahannya. Sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan. Parlimen berkuasa penuh membentuk undang-undang negara dan memindah perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Manakala, Majlis Negeri Perak membentuk undang-undang di negeri Melayu. Pada tahun 1877, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof. Majlis Negeri Perak berperanan menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Pada tahun 1946, undang-undang di NNS digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Undang-undang di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB digubal oleh Majlis Persekutuan. Undang-undang di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu NNMDB digubal oleh Majlis Negeri. Pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Perkara yang termaktub dalam Persekutuan Tanah Melayu ialah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Tahun 1957, Suruhanjaya Perlembagaan disebut sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RED. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain dan berkot kasar selepas kemerdekaan negara. Ciri utama perlembagaan persekutuan. Ciri utama perlembagaan persekutuan terbahagi kepada ciri tradisional dan ciri moden. Yang pertama, ciri tradisional. Kesultanan atau pemerintahan beraja.
Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan berkuasa penuh terhadap negeri. Pemerintahan beracara di negeri Melayu disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi negara. Baginda berkuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah dan membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Raja merupakan ketua negeri. Raja mempunyai kuasa yang sama seperti yang di-Pertuan Agong. Baginda dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan. Kedua, agama Islam. Pada zaman British, raja di negeri Melayu tidak menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Selepas merdeka, raja berkuasa bagi agama Islam di negeri Melayu, manakala Yang di-Pertuan Agong berkuasa bagi wilayah persekutuan dan negeri tidak beraja. Yang ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka serta menjadi lingua franca sebagai bahasa ilmu. Akhir sekali, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Sebelum merdeka, Raja dan Ketua Peribumi berkuasa bagi kedudukan orang Melayu. Selepas merdeka, Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Terdapat beberapa perkara yang termaktub dalam Undang-Undang Negeri Melayu. Antaranya ialah Raja sebagai pemerintah, rakyat memberikan ketaatan-setiaan, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh Raja, undang-undang seperti Hukum Kandang Melaka dan undang-undang Laut Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu lain. Contoh undang-undang bertulis ialah Hukum Kandang Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Yang kedua ialah Undang-Undang Inggeris. Antara perkara yang termaktub dalam Undang-Undang Inggeris. Yang terakhir, sistem demokrasi berparlimen. Pilihan raya diadakan pada tahun 1955 untuk memberikan kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Suruhanjaya pilihan raya ditubuhkan untuk menjalankan pilihan raya. Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Pilihan raya negeri memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1995. Pindaan Perlembagaan 1963. Yang pertama, struktur Mahkamah Atasan. Mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang terbagi kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Persekutuan diwujudkan apabila Malaysia dibentuk. Mahkamah diwujudkan di Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah serta Singapura. Mahkamah Persekutuan boleh mendengar apa sahaja persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang kedua ialah pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Berperanan menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dengan berpusat di Kuching, Sarawak pada tahun 1963. Pada tahun 1994, nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Yang terakhir ialah jawatan Yang di-Pertuan Negeri. Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertuan Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Bagi pindaan Perlembagaan 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Parlimen meluluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar dari Malaysia. Perkara berkaitan dengan Singapura dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia Pindaan 1965 seperti imigresen, kewangan, hubungan luar negara dan pertahanan.